Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih di Ruang Bicara ialah melestari alam. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas kesudian yang berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar dan Air. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih. Sehat tu ya? Sehat, alhamdulillah. Ini kali pertama kita jemput. Saya ucap terima kasihlah kerana bernama jemput untuk dapat mengisi slot bicara pada malam ni. Ya. Dan saya ingat kita ni kali pertama ya. Betul. Ini merupakan satu impian bagi saya yang menjadi kenyataan. Saya pun ada impian juga. Saya pun kebetulan ada impian sama. Selalu melihat Datuk daripada jauh saja. Terima kasih, terima kasih. Hari ini kita boleh bersemuka face to face tu ya. Okay, alhamdulillah. Dan topik yang kita bincang malam ni pun satu topik yang penting. Betul. Kebetulan. Okay, ya. InsyaAllah. Dan seperti biasalah bila kita bercakap tentang melestari alam ini, kita nak sentuh dululah tentang apa yang keputusan yang dibuat dalam mesyuarat Jemaah Menteri baru-baru ini, Datuk ya, iaitu di mana kementerian sekarang ini dikenali dulunya ialah Kementerian Alam Sekitar saja, tetapi sekarang ini dikenali sebagai Kementerian Alam Sekitar dan Air. Ataupun ringkasnya MEWA. Tapi ini pun menjadi satu isu kerana MEWA itu sebenarnya ialah untuk Ministry of Environment and Water. Yeah. Tadi mungkin Datuk boleh komen sedikit tentang isu yang dimainkan oleh netizen. Kita start dengan MEWA. Ya. Tapi saya sebut begini, pada 1 April baru ni kementerian telah membuat satu keputusan besar. Ya. Keputusan besar sesuai dengan agenda besar yang kita nak bawa dalam soal kelestarian alam. Bila masukkan faktor air ini sebagai satu komponen dalam Kementerian Alam Sekitar. Sebenarnya kalau kita lihat dalam sejarah Kementerian Alam Sekitar ni, dia bermula di jabatan. Banyak berpindah berbagai kementerian, tapi kali ini dijadikan satu Kementerian Alam Sekitar. Dan air dimasukkan. Saya fikir dua komponen yang paling penting dalam penjagaan alam sekitar. Kalau kita tengok dalam Quran sendiri pun, Allah Ta'ala disebut tentang soal air ini sebagai sumber hidup. Waja'alna minal ma'i hayya, dan jadikan air ini sebagai sumber hidup. Jadi kalau kita bicarakan soal alam sekitar, benda hidup, sungai ni bila dihidup, dia akan hidup semua. Udaranya, suasananya, pokoknya, kehijauannya, sebagainya. Sebab itu kalau kita bicarakan soal alam sekitar, kita kena balik pada apa yang pencipta alam ni sebut. Dan itu menarik untuk kita tengok. Sebab bila Allah Ta'ala sebut tentang sumber, maka sumber tu kita masuk sekarang ni, alam sekitar dan air. Cuma bila sebut isu MEWA tadi, bila kita translate dalam bahasa Inggeris, dia sebenarnya bahasa ni dia ada laras dia. Tak bolehlah kita ambil istilah bahasa Inggeris, kita cek Kamus Dewan bahasa Melayu. Jadi larilah. Dia lari. Sebab tu bagi saya, walaupun saya menyambut baiklah semua pandangan-pandangan ni, saya anggap kita terima sebagai pandangan yang baik untuk kita perbaiki, dan semua nampaknya seronok untuk ambil bahagian. Soal dikritik, dia komplain, itu biasa. Sebab kalau tak ada orang tegur, kita tak nampak. Jadi saya tengok dalam konteks positif. Cuma dari segi larah bahasa, larah bahasa ni tak boleh kita ambil bahasa lain, kita translate dalam bahasa kita, dia akan jadi ubah. Contoh macam nasi. Kita orang Melayu sebut makan nasi. Dia sebut nasi kita tahu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, nasi makna lupa. Jadi tak bolehlah kita ambil nasi, kita terjemah dalam bahasa Arab. Sebab larahnya larah bahasa Melayu. Jadi kita kena tengok dalam larah mana bahasa tu. Saya fikir ini bukan semua bahasa begitu. Mungkin MEWA dalam bahasa Cina mungkin makna lain. Mungkin MEWA dalam bahasa Arab mungkin makna lain. Dalam bahasa Belanda juga. Jadi kalau bahasa Inggeris, larahnya kita kena tengok larah bahasa Inggeris. Jadi walaupun kita bagi kita lah, kita akan kumpul maklumat, dan kita akan maklum nantilah tentang apa singkatan bagi kementerian. Semua orang nak tengok benda yang cantik. P. Ramlee pun dalam cerita apa, Albab ya. Akan lama dia sampai dia ketuk pintu baru budak tu menangis. Orang Melayu nama kena jaga ni. Okey, kita akan tengoklah. Jadi saya terima semua pandangan-pandangan baik ni.
dan kita akan buat keputusan nanti, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, sebagai apabila dilantik sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air, bagi saya ini merupakan satu cabaran yang cukup hebatlah kepada Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim sendiri. Dan saya percaya sudah pastilah bila saja dilantik, tentunya lah vision, objektif dan fokus utama sudah pun ada sebenarnya di kementerian yang mungkin akan digerakkan nanti oleh Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim sendiri. Ya, saya tengok di sini ada dua perkara lah. Bila kita bicarakan soal alam ni, dia begini, dia memang kita perlukan undang-undang, peraturan. Ya. Mana-mana pun ada peraturan. Tetapi apa yang saya nak tengok ialah sejauh mana penguatkuasa peraturan yang ada dan mungkin semakan kepada mana-mana akta yang ada untuk menambah baik. Yang keduanya ialah kita perlu membina, melatih generasi. Ya, sebab pendidikan alam sekitar ni dia sangat penting. Kita tak mungkin boleh selesai dengan undang-undang. Kalau sekiranya undang-undang, bolehlah kita ambil pada orang yang langgar, yang itu, tetapi untuk jangka panjang negara perlu disiplinkan soal pendidikan untuk mencintai alam sekitar. Dan ini saya fikir alam sekitar dia menariknya kerana dia merentasi kaum, dia merentasi agama, dia merentasi sempadan geografi. Kita bicarakan soalan kelestarian alam ni, semua orang terlibat dan semua orang tengok dia perlu terlibat. Jadi cuma yang penting pada kita dalam konteks ini saya fikir ialah bagaimana kita nak melahirkan generasi yang boleh cinta pada alam, cinta pada sungai. Sebagai contoh, bila kita orang Melayu ni, biasa sungai kita belakang rumah. Ya, betul. Bukan depan rumah. Jadi bila dia tahu nak ke mana, nak ke sungai. Nak sungai tu kita tahulah nak apa nak buat. Jadi sungai kita di belakang. Jadi penjagaannya tak adalah sebab di belakang rumah. Tapi kalau tengok di barat dan banyak negara maju, sungai itu menjadi pemangkin kepada kesedaran. Jadi kesedaran ini penting. Saya tengok banyak negara dan saya bercadang untuk melihat isu ini dalam dua aspek lah. Satu, kerangka peraturan dan undang-undang yang ada yang perlu kita mungkin kemaskini, perbaiki dan sebagainya. Yang keduanya ialah pendidikan, melahirkan generasi. Dan ini saya fikir banyak agensi boleh terlibat lah. Dan semua agama, semua agama dan semua pihak terlibat sama bagi merangka dan mendisiplinkan supaya kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Datuk, saya tertarik hati bila Datuk sentuh tentang undang-undang itu sendiri. Dan kalau kita melihat daripada sejarah apa yang berlaku, kita ingat lagi pada tahun 2019 misalnya, satu insiden pencemaran terbesar yang berlaku di Sungai Kim Kim di Johor. Dan kalau kita lihat juga pencemaran sisa toksik yang berlaku di Selangor mengakibatkan berlakunya gangguan bekalan air kepada penduduk di Selangor khususnya. Jadi ada yang mengatakan dan berpendapat bahawa mungkin dari segi aspek undang-undang itu sendiri ianya perlu dipertingkatkan dan hukuman juga mungkin perlu dilihat semula. Mungkin hukuman yang lebih berat sehingga ada yang mencadangkan dikenakan penjara mandatory sebenarnya kepada mereka yang mencemarkan alam sekitar. Komen Datuk. Ya, terima kasih. Saya tengok di segi kita, di segi penguatkuasaan akta ni, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta 127 sebagai contoh. Akta ini dia meletakkan peraturan-peraturan, kaedah-kaedah, ya. Dan saya melihat bahawa dan saya telah minta supaya satu kajian dibuat untuk penambahbaikan. Macam ni saudara segi sebutlah. Soal kadang-kadang bila pencemaran itu katakanlah kompaunnya rendah, hukumannya tidak menakutkan, menyebabkan dia boleh ulang balik kesilapan yang sama. Kesan pencemaran tu besar, kita habis kadang-kadang berjuta untuk pulih semula. Betul. Kemudian kesan air sebagai contoh, bila aku pencemaran air, berapa ribu mangsa, kerana industri yang tak ikut peraturan. Jadi kita sepatutnya setuju apa mungkin kita akan buat semakan kepada undang-undang yang ada, akta yang ada untuk menambahbaikan. Sebab
pendidikan ni dia pergi satu aspek lah generasi, tapi yang sedang ada ni kita akan cuba, dan itu komitmen saya untuk saya minta supaya kita semak balik mana-mana akta yang perlu ditambahkan undang-undang, ditingkatkan penguatkuasaan dan sebagainya. Kita akan fokus perkara tersebut. Dari segi pendidikan pula, untuk memberi kesedaran kepada rakyat Malaysia tentang pentingnya menjaga alam sekitar, tentang pentingnya menjaga air kita. Apakah Datuk melihat bahawa itu juga perlu diberi, macam Datuk katalah, diberi perhatian yang serius? Jadi aspek mana pada fikiran Datuk sendiri yang perlu diberi penekanan sebenarnya? Apakah konsep pembelajaran atau pendidikan itu harus bermula daripada awal lagi sebenarnya? Sebenarnya kita memang, kalau kita tengok, kita perlu melahirkan generasi yang cinta kepada alam sekitar. Benci pada pencemaran, benci pada kekotoran. Tengok sungai kita yang keruh, kita mesti ada kita mesti rasa sesuatu benda. Tapi maknanya proses ini dia mesti bermula daripada kecil. Disiplinkan. Sebab tu saya kata, kalau kita lihat di antara elemen yang paling penting ialah bermula dalam rumah tu sendiri. Macam mana kita nak disiplinkan anak-anak kita. Contoh pembuangan sampah. Ya, kadang-kadang kita dalam kereta campak keluar aja, campak ke sungai aja, sungai jadi tempat buangan sampah, luar jalan tempat buangan sampah. Jadi kita kena. Jadi saya setuju bahawa pertamanya ada 3 aspek. Yang pertamanya kita bermula pendidikan dalam rumah. Yang kedua, sekolah-sekolah ni kita rancang untuk mengadakan program. Mungkin sekolah tu ada ambil menjaga sungai, kata sungai angkat bagi sekolah tersebut, ataupun persatuan belia mengambil satu sungai di kampung dia sebagai sungai angkat dia yang dijaga. Kemudian di samping itu kita banyak libatkan pihak universiti, pusat-pusat pengajian kita, insya-Allah, supaya mereka turut terlibat. Contohnya satu soal penjagaan, ni tanam pokok sebagai contoh. Dan kita kena ada satu piawaian berapa dalam kawasan PBT yang mesti ada pokok yang ditanam. Ya. Contohnya satu kawasan PBT perlu ada 5,000 pokok. Ya. Dan kita kena pastikan bahawa PBT bertanggungjawab untuk menanam pokok tersebut. Dan saya yakin pihak-pihak PBT dan pihak-pihak, semua pihak lah, semua orang sayang. Bahkan saya sebut pada industri, kalau berlaku pencemaran pun efeknya pada pekerja industri. Ya, betul. Kita juga yang terlibat. Jadi oleh kerana itu jangan tengok satu aspek, tapi keseluruhan tu semua mesti terlibat. Jadi soal pendidikan ini satu benda yang sangat penting. Kalau boleh kita fokus 2-3 aspek tadi, insya-Allah kita akan lihatlah satu generasi kita yang lebih baik pada masa depan. Satu lagi aspek saya nak kongsi bersama dengan Datuk lah. Ini kadang-kadang kita bercakap tentang alam sekitar. Pada masa yang sama juga kita bercakap tentang pembangunan. Dan ada juga kadang-kadang kegairahan kita untuk membangunkan sesuatu kawasan ataupun sesuatu negeri dan sebagainya. Kita lupa untuk melihat kepada kelestarian alam sekitar itu sendiri tu. Kadang-kadang apakah projek-projek yang dibangunkan dan sebagainya tidak melihat kepada pentingnya juga sekaligus menjaga alam sekitar itu. Komen Datuk. Ya, kalau kita lihat dalam dasar perubahan iklim ya sebagai contoh, memang kita tengok ada berlaku pertembungan di antara kehendak penambahan penduduk, keperluan makanan, keperluan ekonomi itu meningkat, yang menyebabkan tanah-tanah terpaksa diteroka, bahkan kayu balak terpaksa ditebang dan sebagainya, pembangunan perumahan terpaksa dibuat. Dan di waktu yang sama sebenarnya kita tidak menghalang aspek-aspek pembangunan. Yang penting pembangunan mesti melestarikan alam, menjadi agenda dalam pembangunan tersebut. Dia tak boleh abaikan. Kadang-kadang ketamakan manusia ni dia melampau, dan kita harus akui bahawa apa saja pembangunan mesti kita ikut peraturan-peraturan yang ada, undang-undang yang ada. Sebab kalau kita boleh ikut peraturan yang ada, bermakna pembangunan berjalan, ekonomi kita boleh meningkat. Di waktu yang sama alam sekitar juga dapat kita jaga. Dan industri juga saya fikir dia ada 2 aspek. Satu, mungkin kita perlu melihat apa yang kita boleh bagi kepada industri yang mematuhi piawai alam sekitar. Contohnya pelepasan cukai sebagai contoh, yang dia produk bahan-bahan yang bersifat mesra alam sekitar ni. Insentif kita bagi. Tapi
kilang-kilang yang industri yang mengeluarkan karbon dan sebagainya, dia juga mesti bertanggungjawab. Jadi kita nak duduk pembangunan berjalan, di waktu sama alam sekitar pelestarian dapat dijaga. Baik, kita pergi kepada masalah yang sedang dihadapi oleh negara sekarang. Inilah semua penonton kita tahu tentang wabak COVID-19 ini. Jadi mungkin ada tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air ini dalam usaha untuk menjamin bahawa mungkin dari segi bekalan air bersih mencukupi dan alam sekitar juga tidak tercemar. Jadi apa yang dilakukan oleh kementerian dalam persoalan? Okey, pertama sekali kita akui negara kita bahkan dunia sekarang berdepan dengan isu COVID-19 yang sangat serius. Betul. Dan kami di peringkat Kementerian Alam Sekitar dan Air ini, kita ada 3 aspek yang kita beri perhatian. Yang pertama sekali tentang bekalan air lah. Bekalan air. Sebab sekarang ni orang tengah kumpul, semua anak-anak kumpul. Betul. Ada kata kejap-kejap mandi. Ini pun satu. Kejap-kejap mandi. Dah lepas makan mandi. Dan budak-budak mandi boleh tahan juga. Kadang-kadang mak bapak pun mandi banyak ke musim-musim ini. Jadi pengguna air lah. Kita minta supaya operator air ini supaya pastikan kapasiti tidak berlaku catuan air. Dan ini kita harapkan sangat supaya operator dekat negeri memastikan supaya bekalan air itu tidak putus di pekat ini. Dan kalau sekiranya berlaku bocoran paip dan sebagainya, kerosakan, disegera diperbaiki. Sebab waktu ini kritikal. Dan kita pun faham sebulan duduk dalam rumah ni dia tension lain macam. Lemas juga tu. Lemas juga ni. Tengok isteri pun lain macam. Kadang-kadang jadi anak-anak kita pula duk malulah suasana itu. Jadi kita minta supaya operator air di pekat negeri sebagai memastikan pertama bekal air jangan putus. Kalau sekiranya berlaku juga kita kena supply air lah. Jangan kita biarkan. Yang kedua, kalau ada kerosakan, kerosakan tu dapat diperbaiki. Yang kedua, saya nak sebut tentang Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Kita telah arahkan syarikat operator air ini supaya memastikan baki klorin ditingkatkan. Kita tingkatkan sikit daripada 0.2 ppm kepada 0.5 ppm. Dan ini selaras dengan garis panduan baru yang telah ditetapkan oleh WHO. Saya fikir tujuannya ialah untuk memastikan rawatan air itu lebih baik dalam situasi begini. Kadang-kadang ada sesuatu tertentu yang kita perlu tingkatkan sikit. Tapi walaupun kita tingkat, dia masih lagi dalam had yang dibenar dan peraturan yang telah disahkan oleh WHO. Kita tak perlu risaulah tentang penggunaan air tersebut. Kemudian syarikat air juga kita minta supaya memastikan bekalan bahan kimia mencukupi dalam tempoh ni. Jangan putuslah. Sebab bekalan tu payah dapat. Sebab tu bila kawalan keluar ni, kita harapkan semua bekalan-bekalan bahan kimia tu dilengkapkan supaya tidak berlaku masalah, kita cukup dan sebagainya. Kemudian syarikat air juga kita minta pantau soal kualiti lah. Kualiti air kita kena jaga. Kualiti air kena jaga. Yang keduanya soal perkhidmatan perbetungan. Ini satu aspek juga dalam waktu ini petugas-petugas kita operasi sepenuh masa supaya memperbaiki kerosakan sistem perbetungan, peralatan kritikal dan sebagainya. Dan termasuk juga soal tiada sisa kumbahan haram yang dibuang dalam lorah kumbahan, dan ini mereka laksanakan. Dan satu aspek lagi yang mungkin tidak kita sedar ialah soal sisa klinikal. Soal sisa klinikal ni sebenarnya Jabatan Alam Sekitar kita memastikan supaya sisa buangan klinikal diurus dengan sempurna. Dalam Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP ini, sisa klinikal ni sekarang ni bertambah. Sekarang ni bertambah meningkat 27%. Yang kita ambil daripada pusat-pusat kesihatan, klinik, hospital sebagainya. Ialah makna sarung tangan, mask, dia punya pakaian dia, dan semua ni sisa klinikal ni dipungut setiap hari. Dia bawa setiap hari, dan kita terus pantau syarikat-syarikat yang syarikat konsesi yang dilantik oleh kerajaan ini untuk pastikan sisa ni dibuang mengikut
jadual yang betul dan kawalan yang betul. Ya. Dan kita juga terima kasih banyaklah khusus kepada pihak polis, pihak Keselamatan Negara yang telah beri laluan, sebab kita mohon supaya kita bekalkan mereka surat sebagainya, sebab mereka ni bawa sisa yang berbahaya. Jadi bahaya tu bukanlah macam itu, tapi dia kalau boleh diberi laluan. Alhamdulillah hingga setakat ni semua sangat baik. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kita sisa klinikal ni kena bawa dan dia mesti dilupuskan ikut peraturan dan undang-undang yang tergariskan. Okey, satu lagi yang menarik perhatian saya sebenarnya, Datuk, ya. Ini seperti apa yang disebutlah tadi pun kita bincang secara sepintas lalu. Menurut laporan saintifik daripada Institut Nasional Kesihatan Awam dan Alam Sekitar ataupun RVIM di Belanda, mereka menunjukkan bahawa bahan genetik virus coronavirus yang menyebabkan COVID-19 ini ditemui dalam sistem kumbahan di Belanda. Dan saya difahamkan juga bahawa ada kerjasama kementerian dengan Universiti Teknologi Malaysia ataupun UTM dan juga Universiti Teknologi Delft ataupun TU Delft di Belanda. Jadi apa sebenarnya yang dilakukan? Okey, ini satu perkembangan ini dari segi kajian saintifik kita lah, sebab saya fikir bukan Belanda, Malaysia, banyak negara yang buat kajian, khususnya dalam soal pembentungan. Kita bersama dengan daripada Nahrim, SPAN dan IDWK bersama dengan Universiti Teknologi Malaysia. Kita buat kajian terhadap sistem pembentungan, sejauh mana sistem pembentungan kita ini boleh kita ambil, kita buat kajian sejauh mana dia boleh membiakkan ataupun sejauh mana dia boleh virus ini boleh berkembang dalam sistem pembentungan kita. Ini kajian, kajian kemungkinan. Kita kena buat sebab fakta kita dapat dengan fakta saintifik. Jadi saya ucap terima kasih banyak pada UTM dan agensi kita yang kita mengadakan kerjasama ini dan bagi mengenal pasti sejauh mana pembentungan kita ni selamat dan virus ni tidak boleh hidup, tidak boleh biak dalam sistem pembentungan kita. Dan kita mula kajian tu kita dah jalan, dan minggu depan ni kita mula ambil sampel di peringkat pembentungan, dan insya-Allah kita dalam masa kita akan dapat maklumat sejauh mana. Dan saya juga difahamkan Datuk, ya, apabila kerajaan melaksanakan apa yang disebut sebagai perintah kawalan pergerakan ini, ini pun sebenarnya memberi kesan ataupun impak jugalah kepada alam sekitar sebenarnya. Dan satu analisis yang dibuat oleh Jabatan Alam Sekitar ke atas beberapa parameter utama, iaitu ini kita sebutlah nitrogen dioksida, NO2 sulfur dioksida, SO2 karbon monoksida, dan habuk halus yang dikatakan bersaiz diameter 2.5 mikron itu pun dikatakan mencatatkan penurunan yang ketar. Jadi apakah ini menunjukkan bahawa secara langsung ataupun tidak langsung berlakunya apa yang disebut sebagai mengurangkan pencemaran alam sekitar? Ya, kadang-kadang kita tengok, ya, bila berlaku satu benda tu memang ada hikmah dia. Setiap benda tu ada hikmah dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, likulli syai'in sababa, setiap benda tu dia ada sebab dia ada implikasi dia. Okey, bila kita bicarakan soal ni dan bukan saja Malaysia, bahkan dunia buat kajian terhadap alam ni bila berlaku penurunan. Saya fikir ni dia melibatkan bila pertama pengurangan kenderaan motor di jalan. Ya, bila semua lockdown dan semua kita tengok tak banyak kereta, tak banyak kenderaan atas jalan raya. Kilang-kilang pun tak operasi. Jadi bila kilang tak operasi, kemudian itu di antara faktor-faktor lah. Aktiviti manusia pun tak banyak. Betul. Tetapi bagi kita lah, semua indikator yang ada ini tidak bermakna kalau penjagaan alam sekitar yang lain kita tak jaga. Contoh, pembakaran terbuka. Ini musim-musim panas ni sekarang, musim panas berlaku. Jadi kita minta supaya di waktu ini pembakaran terbuka ni kita pantau, tiap-tiap hari kita pantau. Dan bila berlaku saja kita terus Jabatan Alam Sekitar akan terus mengambil tindakan. Pembakaran terbuka, pencemaran sungai dan sebagainya. Sebab bila semua ni dapat kita jaga, musim ni okey.
lepas ini. Sebab tu saya kata disiplin. Disiplin. Jadi petunjuk-petunjuk yang baik ini dapat diterjemahkan oleh rakyat kita. Ini seronok kita tengok. Ya, betul. Sangat seronok tengok. Tetapi kilang ni dia akan operasi bila tamat tempoh sebagainya. Kita harapkan tempoh ini banyak mendidik kita, banyak mengajar kita tentang bagaimana kepentingan semua pihak untuk jaga lestari alam sekitar ni. Udara yang nyaman, ya kan, langit yang cerah. Dan ini semua orang rindu benda macam tu. Embun ya. Berapa lama dah kita tak tengok embun? Kan dulu kita waktu kecil-kecil kan biasa kita ada embun kan. Sekarang nak cari embun pun payah. Makcik embun adalah. Itu menarik tu. Jadi saya tengok dalam konteks ni sebenarnya bila lockdown berlaku dan kita harapkan disiplin yang kita buat waktu ini dapat kita sambung dah. Sambung, jaga jangan buat pembakaran terbuka. Dan kalau sekiranya saya nak tengoklah dari segi undang-undangnya, kita Malaysia ni undang bagus. Sebagai contoh, kalau berlaku tindakan pembakaran terbuka di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling, dan jika sabit kesalahan boleh denda sampai 500,000 dari penjara tidak lebih daripada 5 tahun. Jadi saya sebut adalah undang-undang ni kita guna untuk mereka yang langgar perundang, tapi kalau boleh dan kita harap supaya jangan sampai ke tahap itu. Bila Datuk sebut masih lagi menyebut tentang undang-undang, ini pun menarik jugalah. Satu lagi isu yang perlu diberi pemerhatian yang serius oleh pihak Kementerian Datuk ialah tentang bahan buangan. Ini pun menjadi bahan isu terbaru sebenarnya, kontena yang membawa sisa plastik ni tu. Ini pun yang cuba dimasukkan secara haram ke Malaysia. Jadi apa tindakan kementerian dalam persoalan ini tu? Ya, kita sebenarnya di segi sisa buangan kita tak mahu negara kita jadi tempat buang sampah lah. Betul. Dan kita melalui Jabatan Alam Sekitar kita pantau dengan bersama Kementerian Immigration dan sebagainya. Soal sisa plastik yang masuk tak ikut piawaian ni memang kita hantar. Kita bertindak dan kita pulang balik ke negara. Baru-baru ini pada 1 bulan April kita dah menahan 5 kontena. 5 kontena yang bawa masuk bateri ke Malaysia, bateri terguna. 5 kontena, dan ini pun kita ucap terima kasih pada kerajaan Australia yang beri maklumat kepada kita, dan kita bertindak di atas kerjasama di antara 2 negara. Kita menahan di pelabuhan Kelang dan kita buka dan kita sahkan dan kita hantar balik ke Australia. Dan ini kita tak boleh terima lagi negara kita. Dari segi pengesanan tu, adakah masih timbul masalah tu untuk mengesan bahawa bahan-bahan ataupun kontena yang membawa sisa-sisa yang tidak diperlukan, yang tidak boleh dibawa masuk tu, masih ada masalah ke tu? Kita begini, kita pertama sekali kita dapat kerjasama lah, dan kita pantau aspek-aspek ini, dan kita buat bila ada sesuatu aduan yang sampai pada kita, atau kita dapat maklumat tertentu daripada pihak tertentu, kita akan buat operasi untuk kita tengok. Kadang-kadang ditampal tu jenama lain, di dalamnya lain. Macam-macam lah caranya. Orang tipu ni pandai juga, dia macam-macam kaedah dia buat. Jadi kita dengan kerjasama Custom Immigration, kita akan buka, kita akan cek, dan kita bertindak terus, dan kita tak boleh kompromi. Saya ingat kita harus tegas dalam perkara ini, dan saya ucap terima kasih kepada Jabatan Alam Sekitar, ada agensi kita lah yang terus pantau dan terus ambil tindakan. Bagi kita perlu hantar balik, kita hantar balik ke negara tersebut. Dan kita harapkan insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita buat ini dapat membantulah. Dan kita akan kuat kuasa undang-undang, kita akan teruskan insya-Allah. Okey Tok, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara ini, kerana kita bercakap atau berbincang tentang isu yang bagi saya cukup penting sebenarnya. Dan kita rehat kembali semula selepas ini nanti. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang satu topik yang cukup penting, iaitu melestari alam. Dan kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, iaitu Menteri Alam Sekitar dan Air.
Baik, ini pun satu isu yang menarik jugalah. Saya tahu apa ni Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim dari Kelantan sebenarnya. Dan bila kita sentuh tentang alam sekitar dan air, masalah air di Kelantan pada satu ketika dikatakan merupakan satu isu yang cukup besar sebenarnya. Air yang tak bersih dan sebagainya. Jadi sebagai orang Kelantan tentunya lah mungkin perhatian dalam usaha untuk mengatasi masalah apa sebenarnya masalah di Kelantan ni bila kita bercakap tentang bekalan air yang tidak sempurna ni Datuk. Ya, isu air ni sebenarnya kalau kita tengok dia di antara isu besar, isu utama lah. Sebab saya sebut tadi soal air ni keperluan, sumber hidup. Sumber hidup. Dan beberapa negeri, Kelantan, Sabah, Sarawak, negeri-negeri kategori negeri miskin ni sebenarnya dia ada masalah air. Dan kita harus akui. Dan di Kelantan isu air ni pertama sekali isu yang besarnya ialah paip lama. Di mana paip ni dah lama yang perlu tukar. Ya, dan kos untuk tukar ni besar, tidak mampu ditanggung oleh kerajaan negeri. Dan saya fikir ini peranan kerajaan pusat untuk kita tengok semula. Yalah, Kelantan ni royalty pun lama tergantung, dan kita harap kalau sekian dana yang ada, saya fikir kita perlu untuk buat perubahan dari segi pipe. Sebab air bocor ni besar. Non-revenue water ni besar. Saya ingat lebih pada 50%. Puncanya sama ada pada kebocoran pipe lama ataupun dia punca pada berlaku kecurian dan sebagainya. Itu berlaku di mana-mana. Yang keduanya ialah soal sumber air. Sumber air. Kelantan ni air bawah tanah banyak. Dan kerajaan negeri sekarang dia banyak buat telaga jejari untuk ambil air tersebut. Jadi air bawah tanah ni banyak. Cumanya kita akui bahawa telaga jejari ni dia ada masalah juga. Terutamanya bila berlaku musim kemarau, kemudian berlaku hujan, menyebabkan kadang air itu jadi merah sebagainya. Dan perlu dirawat untuk diminum. Jadi itu faktor punca air, dan kali ini kita tengok punca air ini antara benda yang kita beri perhatian lah. Yang ketiganya, Kelantan ni perlukan empangan bagi menangkung air. Empangan ni sebenarnya dia sangat penting di musim tengkujuh. Dia jadi sekurang-kurangnya dia jadi benteng untuk banjir lah. Yang kedua, waktu kemarau dia mampu untuk beri air. Dan keperluan empangan ni sangat penting. Dan kebetulan saya baru jumpa dengan Menteri Besar Kelantan baru-baru ni. Kita bincang isu air di Kelantan. Dan apa yang sedang dibuat oleh kerajaan negeri Kelantan sekarang ni ialah dia wujudkan mini loji. Mini loji yang kecil-kecil di kampung, ia boleh ampunan 1000 pengguna dalam satu tempat. Mini loji ini satu mekanisme untuk mengatasi masalah air. Dan saya yakin perubahan-perubahan tu nampak dah bermula pun, dah berjalan. Dan kita harapkan insya-Allah dengan fokus saya pun sebenarnya saya nak sebut soal fokus tadi. Fokus air ni bagi saya ada 3 lah. Kelantan, negeri Sabah dan Sarawak. Negeri-negeri lain tu juga ada kepentingan. Bukan tak lagi. Contohnya ada tempat yang perlu tukar paip dan mereka jumpa saya bincang. Kita kata kita akan tengok saya menyeluruh. Ya, faktor air apa masalahnya. Musim kemarau setengah-setengah tempat tu ada masalah dam, empangan yang contoh baru ni Dam Tunggal Melaka. Dam Tunggal ni dia masalah empangan dia sampai tahap yang agak kritikal, terpaksa dia bawa dia keluar. Tapi alhamdulillah berlaku hujan sikit beberapa monsun ni. Sekarang ni paras air di empangan Dam Tunggal tu dah naik 40.5%. Berarti dia boleh dah mula sudut, tapi kita beri pandangan bahawa perlu ada peningkatan sikit supaya dapat kita sih. Cuma alhamdulillahnya sekarang ni berlaku perubahan monsun. Sekarang tu hujan boleh turun dan sebagainya. Macam Sabah Sarawak tu apa masalah yang mereka hadapi sebenarnya? Dia sebenarnya isu Sabah Sarawak ni, dia negeri luar ni dia ada kos lah. Piping dia perlu jauh, kemudian kosnya luas. Satu rumah kadang-kadang kalau bisnes memang tak untung pun. Nak biaya ke satu rumah yang jauh tu berapa ribu yang kita habis belanja sebagai contoh. Dan kita ada mekanisme yang kita cuba buat di tempat-tempat tertentu. Jadi isunya ialah isu kos lah. Dan saya fikir ini di antara benda yang kita akan turun. Dan saya maklum apa-apa negeri untuk kita turun, kita bincang
dengan negeri-negeri sebut seluruh negara lah, walaupun saya sebut fokus negeri 2-3 negeri sebagai negeri yang dianggap miskin tadi, tapi dalam konteks air ni kita turun pada semua negeri-negeri untuk kita tengok, kita duduk, kita bincang, cari penyelesaian, mana jalan keluar, apa problemnya. Kalau kita boleh bantu, kita cuba bantu setakat mana kita mampu bantu, insya-Allah. Satu lagi isu yang mungkin saya boleh dapat pandangan Datuk secara ikhlas lah. Ini pun tentang bekalan air kita ke Singapura. Rate yang kita dikenakan ataupun yang dibayar oleh pihak Singapura, negara Singapura itu terlalu rendah. Dan banyak juga isu ini sentiasa dimainkan dari masa ke semasa. Masanya sudah sampai di mana rate ini perlu ditingkatkan, charge kita terhadap kerajaan Singapura itu perlu ditingkatkan dan sebagainya. Apakah Datuk melihat ini juga satu lagi isu yang mungkin akan mendapat perhatian Datuk? Isu ni isu yang sudah lama timbul. Kalau orang menilai balik berapa kejual dengan harga yang sangat murah, jadi compare dengan apa negara kita. Jadi saya fikir ini antara benda yang kita akan teliti, kita akan tengok. Dan bagi saya hubungan di antara negara ni dia tak boleh selesai dengan hanya undang-undang, tapi lebih baik kita duduk, kita semuka dan kita bincang. Ini bukan soal, termasuklah isu air Singapura, isu jerubu merentasi sempadan sebagai contoh, isu pembuangan sampah yang kadang-kadang berlaku, isu banjir yang berlaku di sempadan dan sebagainya, contoh di Dato' Panjang, kan setiap kali banjir. Ini isu-isu yang bersama. Isu antara negara-negara ni saya fikir kita ada kaedah supaya kita duduk, kita bincang, cari jalan keluar kepada problem itu. Undang-undang yang ada memang kita akui, tetapi hubungan diplomatik ni perlu dipelihara, perlu dijaga. Dan ini di antara benda-benda yang kita minta supaya pihak-pihak yang terlibat lah, soal undang-undang, perjanjian dan sebagainya terikat dengan peraturan dengan undang-undang yang sedia ada. Jadi agensi yang terlibat tu mungkin boleh menilai, boleh tengok balik dan kita kemukakan untuk kita teliti satu persatu, insya-Allah. Untuk mengatasi masalah air ini juga dulu timbul ataupun memang wujud sebenarnya kerjasama di antara negeri-negeri, terutamanya di Semenanjung lah. Kita tahu Pahang mungkin boleh membekalkan air ke Selangor dan sebagainya. Jadi apakah kerjasama seperti ini sebenarnya perlu dipertingkatkan tu dalam usaha macam nak bantulah macam Melaka yang menghadapi masalah baru-baru ini. Jadi apakah Datuk melihat ini antara jalan keluar yang perlu diberi perhatian serius oleh pihak kementerian dan juga kerajaan secara keseluruhan? Saya tengok ini di antara benda yang kita kena tengok jangka panjang lah, jangka panjang, penyelesaian jangka panjang kepada isu air. Ada negeri-negeri yang banyak air. Contoh Terengganu, Lempangan, Kenyir tu banyak mana air ada, kan? Jadi bagaimana mekanisme kita nak manfaatkan air daripada negeri jiran kita. Isunya ialah isu harga. Kita akui harga, tapi dalam konteks keperluan ini saya fikir di antara negeri-negeri ini boleh duduk bincang, cari jalan terbaik. Waktu kritikal kita harus akui bahawa sekarang ni Melaka dapat bekalan air daripada Johor untuk masuk. Okey, Negeri Sembilan juga ada air, ada sumber air banyak. Jadi bila kita senang, jiran kita susah, tak boleh lah. Nak tengok kaedah macam kita lah, kalau kita tidur kenyang, jiran kita tidur lapar pun satu kesalahan. Jadi saya fikir di antara mekanisme kita tengok Pahang membekalkan air ke Selangor, alhamdulillah, satu kaedah yang kita boleh buat. Dan mungkin juga kita boleh tengok bagaimana negeri-negeri yang punya dana sumber air banyak ni, atau Pulau Pinang sekon, Kedah membekalkan air ke Pulau Pinang. Jadi di antara kerjasama ni kita pertingkatkan lagi supaya isu-isu ni datang. Sebenarnya Malaysia tak ada masalah air, kita punya air banyak, kerana air bawah tanah kita juga banyak. Dan saya tengok beberapa buah negara khusus di Eropah, dia buat sistem air bawah tanah yang cukup menarik. Dia ialah air bawah tanah ni sumber itu Tuhan bagi. Dan dia kalau kita dapat develop sungguh, kita bangunkan sumber air bawah tanah kita ini dengan kita tengoklah apa efek sebagainya, dan ini antara sumber yang boleh kita manfaatkan. Saya setuju soal kerjasama negeri-negeri tadi, di antara benda yang kita akan tengok, teliti supaya isu ini tidak berlaku kepada jiran yang dalam keadaan keperluan air, kita ada air banyak. Jadi macam mana mekanisme kita untuk saling bantu, dan ini agensi kita saya yakinlah SPAN dan sebagainya, PAB kita boleh bantu
Okey, bila Datuk sebut Pulau Pinang, ini pun isu yang menarik jugalah sebenarnya. Saya pun menerima banyak WhatsApp daripada rakan-rakan di Pulau Pinang. Mereka ingin mendapat kerjasama dan juga perhatian daripada Datuk sendirilah selaku Menteri Alam Sekitar dan Air. Mereka dalam proses membangunkan Pulau Pinang itu pada satu pembangunan yang cukup luar biasa sebenarnya. Banyak keadaan laut itu yang akan ditambah. Ini pun sudah pun dilakukan di Pulau Pinang khususnya. Apakah kementerian sendiri memberi perhatian kepada apa yang sedang dilakukan di Pulau Pinang itu dalam usaha untuk menjaga kelestarian alam sekitar dan sebagainya? Ya, terima kasih. Ini isu besar yang soal ni kalau kita tengok dari segi penciptaan alam ni, dia ada disebut sebagai mizan. Dalam Quran Allah sebut sebagai mizan. Mizan ialah perimbangan. Perimbangan ni perlu jaga supaya sustainability lah kita cakap sekarang ialah sustainability dapat kita pelihara. Jadi hatta bila kita lakukan sesuatu pada lautan atau pada daratan, dia ada efek secara langsung. Saya kebetulan banyak buat kajian sikit di Pulau Tioman. Tioman ni satu pulau yang termasuk 10 tercantik di dunia. Tapi dia pulau yang sangat sensitif. Sebarang penebangan hutan di pulau Tioman itu, dia terus ada efek pada pantai dia. Jadi kena jaga sungguh-sungguh. Jadi maknanya bila berlaku penambakan laut dan sebagainya, tentu dia ada kesan. Paling tidak kesan pada ekologi alam, pada nelayan yang terlibat dan sebagainya. Cuma kita dari segi agensi kita ada melalui EIA lah untuk memantau kalau mereka mesti mematuhi syarat-syarat diletakkan itu. Dan kita dalam bahagian ini kita tidak kompromi terhadap mana-mana pembangunan, bukan saya Pulau Pinang, mana-mana pun, hatta dalam isu Lainas di Kuantan sebagai contoh ya. Kita juga meletakkan syarat bila kerajaan negeri letakkan tempat pembuangan. Okey, tapi kita memantau dari segi apakah kesesuaian tapak tersebut. Jadi bila kita pantau dan mereka mesti memenuhi syarat-syarat EIA yang diputuskan. Dan kalau sikit pelanggaran pada syarat ni, kita tak boleh lulus. Sebab efek dia besar. Ya, betul. Efek dia besar. Jadi oleh kerana itu, biar kita lebih cermat buat keputusan supaya kesannya tidak kesan generasi akan datang. Jadi bagi kami, kita tidak menghalang pembangunan, tapi mesti ikut piawaian peraturan yang ada. Okey, soal jerubu kita kembali semula. Tadi pun sepintas lalu saja Datuk sebutlah. Ini pun satu isu yang sekiranya tidak diberi perhatian yang serius akan menimbulkan lagi masalah di masa-masa yang akan datang. Jadi perancangan yang dibuat oleh kementerian sendiri dalam usaha untuk mengawal supaya isu ataupun masalah jerubu ini tidak lagi berlaku di negara kita tu. Ya, pertama sekali isu jerubu ni sepatutnya, kalau baru ni kita ada Perdana Menteri sepatutnya ada kunjungan hormat kepada bertemu dengan Presiden Indonesia untuk kita bincang bersama. Saya sebut tadi soal mekanisme ni ialah kita kena duduk semeja, kita runding cari penyelesaian. Jadi oleh kerana isu COVID sekarang ni, kita terpaksa stop dululah. Tapi perundingan di peringkat kerajaan kita akan teruskan. Kemudian yang kedua, saya yakin bahawa semua pihak kalau berlaku satu pada jiran kita yang kesannya pada orang lain, apa mekanisme kita untuk menyelesaikan isu ni? Contohnya, bila berlaku pembakaran, kita nak blame pun benda tu berlaku. Dan ini bukan saya negara jiran, bahkan kita negara-negara kita pun kalau berlaku kebakaran kita ambil tindakan. Saya yakin negara jiran kita pun ambil tindakan undang-undang yang ada di negara tersebut. Tetapi isunya ialah bila berlaku jerubu, mari ke tempat kita, mari ke negara-negara lain. Ada 3 benda. Pertama, kita kena cari penyelesaian. Ladang sekarang Indonesia dia buka ibu negara baru, dan kita yakin dia dah ada kaedah dia untuk menjaga perkara ni. Yang kedua, apa mekanisme bila berlaku untuk kita hentikan. Mungkin negara-negara ASEAN sebagai contoh, kita bantu untuk memadam kebakaran sebagai contoh. Cari jalan bagaimana untuk bantu. Sebab kalau kita blame pun tak selesai masalah. Dan saya yakin semua negara tak suka jerubu ni. Dan dia pun efek pada negara di sini pun, kalau kita besar, negara dia pun lagi besar. Jadi
kerjasama ASEAN, kerjasama negara-negara serantau ni untuk kita atasi bagaimana untuk kita menghentikan jerubu tersebut atau pembakaran tersebut. Dan ini saya fikir dia standard antarabangsa lah. Bila berlaku di Australia kebakaran besar, baru ni di Amerika juga berlaku kebakaran besar. Kita tengok semua negara-negara tu bantu untuk padamkan kebakaran tersebut. Mungkin negara dia tak mampu ataupun ada kemampuan, tapi kita tolong. Yang ketiganya ialah soal balik pada asal kita, soal disiplin. Saya sebut soal disiplin dalam konteks kita lah, dalam konteks kerajaan Malaysia, supaya mencari jalan. Isu-isu ni serius. Contoh ya, kita punya di kilang-kilang sawit kita ni, kita ada banyak bila proses sawit berlaku, tandan-tandan sawit ni banyak. Dan kalau kita boleh manfaatkan tandan ni, dia serius isu pencemaran, kelangsungan dan sebagainya. Dan kita bincang dengan pihak kementerian lain untuk bagaimana untuk cari jalan. Sebab kalau dilambak begitu, dia boleh berlaku pembakaran. Itu satu daripada industri. Satu lagi tanah gambut. Musim kemarau begini ni sangat serius dan banyak kali berlaku di kawasan tanah gambut ni. Bila terbakar saja, kita masa yang lama. Dalam alun dia terbakar di bawah. Dan pihak bomba pun bukan mudah nak pergi. Jadi mekanisme yang kita buat sekarang ni melalui agensi kita dan dengan kerjasama dengan kementerian lain ialah di tempat tanah gambut ni kita cuba dapatkan sumber air supaya kita boleh pump kawasan itu supaya dia ada air. Supaya bila musim kemarau, musim yang biasa berlaku kebakaran dapat kita cegah awal. Itu di antara mekanisme yang kita buatlah. Dan tanah gambut ni serius. Hampir setiap tahun berlaku kebakaran. Kalau kita di Pahang tu mungkin di Rebah Rompin, Belah Pekan tu selalu. Dan tempat-tempat lain pun sama. Jadi ini dia menyebabkan jerubu. Jerubu. Jadi oleh kerana itu soal ketiga ini pun juga kita beri perhatian. Saya rasa gembira sebenarnya dapat sembang-sembang bersama dengan Datuk Tuan Ibrahim. Tetapi sesuatu yang juga mungkin menarik ialah pelantikan KSU untuk kementerian Datuk sekarang ini, iaitu alam sekitar dan juga air. Dan beliau Datuk Seri itu merupakan seorang tokoh sebenarnya, seorang pencipta alam sekitar sebenarnya. Saya banyak bertemu dengan beliau, banyak bercerita tentang alam sekitar. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini satu kombinasi yang cukup jitulah di antara Datuk dan juga KSU Datuk yang sedia ada sekarang, yang baru dilantik ni? Saya bila pertama sekali bila saya diamanahkan ini, bersama saya satu tim yang saya rasa saya sujud syukur lah, terutama sebut syukur Tuhan bagi. Timbalan menteri yang sangat bagus juga, kebetulan juga datang daripada asal Kelantan, senator Senator Mas Rizal, Mas Rizal. Yang kedua KSU, orang yang lama terlibat dengan dalam kereta dulu, terlibat dengan air, kajian dan sebagainya. Jadi kita ada satu tim, termasuk juga yang saya sebut ialah ketua-ketua bahagian setiap agensi kita ni, Masya Allah. Saya dah turun bertemu dengan beberapa agensi. Saya rasa sangat terharu di atas semangat kerja yang mereka tunjukkan, sama ada di Jabatan Alam Sekitar, di Nahrim, di SPAN, di ADBLUKI dan sebagainya. Musim ni kita adakan telekonferensi lah, perbincangan setiap waktu, kita dengar laporan dan sebagainya. Dan saya rasa saya punya satu tim kerja yang sangat bagus. Alhamdulillah. Sangat bagus, alhamdulillah. Orang kata satu kepala lah. Itu yang buat kerja tu menjadi lebih dan saya sebut pada kaki tangan supaya yang penting kita macam mana kita wujudkan suasana kerja yang seronok. Kerja ni berat tak apa kalau suasana seronok. Tapi kalau kerja ringan pun tapi suasana kerja tak seronok, tak boleh. Betul. Saya duk fikir kenapa orang sanggup panjat gunung. Panjat gunung tu teruk. Saya ada pengalaman lah sekali dua panjat gunung ni waktu muda-muda dulu lah. Saya pun ada Gunung Kinabalu sekali je lah tu. Lepas tu taubat lah. Lepas tu saya pergi gunung Ledang. Gunung Ledang. Orang kata nak cari puteri Gunung Ledang macam tapi tak ada tu lah. Belum jumpa lah, mungkin belum jumpa ataupun dah. Okey, ini kita hampir-hampir di penghujung lah untuk ialah kita bercakap tentang apa yang sedang berlaku di negara sekarang inilah. Semua menumpukan perhatian kepada COVID-19 sebenarnya. Dan kerajaan sendiri pun telah pun memperkenalkan ataupun menguatkuasakan perintah
pergerakan itu sendiri, akan menghadkan pergerakan dan sebagainya. Nasihat Datuk lah, kerana masih lagi ada rakyat kita yang engkar, masih lagi melihat ini sebagai isu yang remeh. Jadi nasihat Datuk kepada mereka. Saya pagi tadi, tengah hari tadi pun ada satu program Mau'izah. Saya sebut beginilah, pertama sekali kerajaan buat keputusan itu satu keputusan yang tepat. Tetapi keputusan yang betul kalau tidak dipatuhi, dia tak sampai matlamat. Memang kita akui budaya kita ni budaya masyarakat yang manusia ni manusia makhluk bermasyarakat. Bila masyarakat ni kadang-kadang bila duduk seorang tu dia mulalah. Jadi kita saya tengok ini, kita ada kalau sekiranya kita nak keluar, saya sebut dalam satu siri, mungkin minta lindung semualah. Kita doa negara kita bala bencana COVID ni diangkat oleh Allah Subhanahu Taala. Kita tengok frontliner kita buat kerja, saya sangat simpati, masya-Allah. Ya, doktor-doktor kita, jururawat kita, polis, semua ni. Kita yang bebas ni kadang-kadang kita nak keluar, kita hanya diminta duduk rumah je. Ya, tak ada apa pun, makanan ada, kerajaan bagi macam-macam. Macam-macam makanan. Bangun tidur makan, dengan tidur makan, makanan ada. Cuma kita diminta untuk jaga jangan keluar pergerakan kita kawal. Tetapi di waktu yang sama kita sangat simpati, ada di antara kawan-kawan kita yang terpaksa bekerja juga, terpaksa keluar juga daripada rumah kerana tugas-tugas macam saya. Sebagai contoh, kena keluar juga. Jadi ini pun kita harapkan ialah satu aspek penjagaan keselamatan, kesihatan kita. Sampai kita berusaha. Ada kawan saya sebut, kalau minta lindung pada Allah Ta'ala, mungkin kalau seorang tu kena, minta lindung, semoga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Kalau ditakdirkan kena, itulah last dia tengok keluarga dia. Na'udzubillah. Dia terpaksa di kuarantin, dan tak boleh, isteri tak boleh jumpa, anak tak boleh jumpa, kawan tak boleh jumpa, semua tak jumpa. Na'udzubillah, kalau berlaku sesuatu benda pada dia, mungkin itu terakhirlah kita nak urus jenazah dia pun tak boleh, kita nak semayang pun tak boleh. Jadi oleh kerana kalau kita rasa beratlah PKP ni, sebenarnya kita kena fikir jauh ke depan. Di samping semua pihak, alhamdulillah, semua agama lah, semua agama, semua pihak kita pakai doa pada Allah Ta'ala, doa supaya kita dapat selamat. Cuma dalam konteks alam sekitar sikit, saya nak tambah sikit dalam waktu hujung-hujung ni. Ada beberapa perkara lah kita minta. Yang pertama sekali tentang kita cuba amalkan gaya hidup lestari ni, terutama penggunaan air. Kita elak kebaziran. Hatta berwuduk pun Nabi tak bagi kita membazir. Jangan kita anggap bahawa dosa ni bila kita buat maksiat saja. Kita mencemarkan juga satu kesalahan, tu dosa. Sama juga pahala. Ada orang fikir bila pahala ni buat masjid, tanam pokok pun pahala. Bahkan kita tengok dalam hadis Nabi SAW, kalau berlaku pun langit nak kiamat dah, kamu nak tanam pokok, Nabi kata teruskan tanam pokok. Pasal apa? Kerana jangan anggap tanam pokok ni tak ada pahala. Jadi melestari alam sekitar ni juga menepati agama, menepati syarak, dan oleh kerana itu kita harap supaya kita tidak mencemarkan alam sekitar yang kita ada. Mungkin kita boleh juga sebut soal kadang-kadang waktu berwuduk kita kena jimatkan air, mengurangkan penggunaan botol minuman, plastik sekali guna ni banyak kadang-kadang. Kita Malaysia ni, laut kita nombor 8 plastik banyak. Saya pengalaman juga ke laut ni, hobi turun ke laut mancing. Kadang-kadang bila kita tengok ada digambarkan penyu yang kena pukat, contohlah. Kadang-kadang binatang di sungai dimakan. Plastik dia anggap makanan. Plastik. Jadi kita kena pakat-pakat jaga. Supaya pantai kita dapat kita jaga, kemudian penggunaan botol-botol plastik dapat kita kurangkan. Di waktu yang sama kita harapkan supaya usaha ke arah
mematuhi peraturan bil air, bil pembutungan ni bayar. Bayar. Okey tu. Kurung-kurung pun duit ada kan. Betul. Bayar. Online boleh bayar online. Terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim. Tapi sebelum kita berpisah, sebenarnya saya memang nak tanya soalan ini, tak ada kena-mengena lah Tok dengan kementerian ataupun topik yang kita bincangkan. Serengkas-ringkasnya lah komen Datuk lah di atas pelantikan Tok Guru Datuk Seri Hadi Awang sebagai Duta Khas Malaysia ke Timur Tengah. Serengkas-ringkasnya. Saya tengok pertama sekali Tuan Guru ni dia dah lama ada hubungan dengan kerajaan, ketua-ketua negara di Timur Tengah. Dan bukan baru, dan beliau ni sebagai timbalan dulu satu masa pegang timbalan pengurusi ulama sedunia. Dan hubungan diplomatik, hubungan yang ada dengan pimpinan tu dah lama, berpuluh tahun berjalan. Saya fikir pelantikan ini ialah memformalkan diskusi perbincangan dengan pimpinan negara luar. Jadi saya tidak melihat bahawa walaupun dia ahli politik, tapi yang penting ialah bagaimana kita boleh menyumbang. Yang penting sebarang pelantikan apa sumbangan kita. Jadi sumbangan ni kita kena tengok. Dan akhir ni saya nak highlightkan juga soal ni sekitar tinggalan sekitar ni, soal sekiranya kita minta supaya rakyat kita sekiranya berlaku di mana-mana pembakaran terbuka, pencemaran dan sebagainya, tolong kita minta supaya maklum, buat laporan. Dan saya nak sebut talian bebas tol Jabatan Alam Sekitar 1800 88 27 27. Laporlah supaya kita boleh bertindak. Sebab contoh pembakaran hutan kalau kita lambat bertindak, dah jadi besar, dah ada satu masalah lain. Sama juga sungai. Jadi kita harapkan semua kita bantu. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Tuan Ibrahim. Saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk, dan kita harap kita akan dapat bersama lagi. InsyaAllah. Kita ada satu lagi tajuk ni, tajuk air. Itu nanti kita akan bincangkan. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan insyaAllah seperti yang kami janjikan, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.